warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Jihar, registry matrik nombor 292552. Kembali lagi kita dengan topik forum kita pada hari ini yang bertajuk penilaian kesan banjir di Kota Baru, Malaysia. Satu analisis statistik. Baiklah, sebelum kita rungkai lebih dalam, baiklah saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Fatin kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Okay, nama saya Muhammad Tarmizi bin Cik Abdul Aziz. Terima kasih. Terima kasih Encik Tarmizi. Seterusnya dipersilakan panel kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita pada hari ini, Cik Fatin dan juga panel yang lain. Nama saya Ahmad Aimi bin Muhammad Nasir, pemegang nombor matrik 292635. Terima kasih. Terima kasih Encik Nazmi. Okey, seterusnya kita pergi kepada ahli panel kita yang ketiga. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga ahli panel yang lain. Nama saya Muhammad Rizwan Naim bin Muhammad Hashim, pemegang nombor matrik 292769. Terima kasih ahli panel kita yang ketiga, Encik Naim. Okey, akhir sekali kita pergi kepada ahli panel kita yang keempat. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Irdina binti Muhammad Amri, nombor matrik 292638. Okey, baiklah. Terima kasih semua ahli panel kita yang telah memperkenalkan diri. Okey, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, iaitu kesan banjir di Malaysia. Baik, secara umumnya, banjir merupakan salah satu bencana yang sering berlaku di Malaysia. Okey, sebelum kita mulakan panel kita yang pertama, Encik Tarmizi, apakah pendapat anda mengenai latar belakang kajian ini? Seperti apa itu banjir, jenis banjir? Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka forum kita pada hari ini, tanpa melengahkan bahasa lagi, saya ingin meneruskan latar belakang dari kajian ini. Okey, apa itu banjir? Banjir ialah bencana alam yang berlaku apabila air melimpah melebihi had biasa dan menenggelamkan tanah yang biasanya kering. Banjir boleh disebabkan oleh hujan dan berpanjangan. Selain itu, faktor semula jadi dan manusia yang lain. Di Malaysia, banjir adalah perkara biasa dan telah menyebabkan kerosakan yang besar pada lebuh raya, penempatan, pertanian dan mata pencarian. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Tarmizi. Jelas dan ringkas mengenai apa itu banjir. Okey, seterusnya, Encik Tarmizi, apa pendapat Encik mengenai jenis banjir yang berlaku di Malaysia? Silakan. Okey, seperti sedia maklum bahawa banjir ini sentiasa berlaku khususnya di Malaysia. Terdapat beberapa jenis banjir. Jenis pertama ialah banjir musim yang dikawal oleh hujan lebat dan berpanjangan. Jenis kedua ialah banjir setempat yang meliputi kawasan yang luas dan telah dilaporkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Banjir kilat juga dilaporkan berlaku dengan agak pantas, seperti dua kejadian berlaku pada April 2002 dan Oktober di Kuala Lumpur. Seperti kita sedia maklum, setiap perkara yang berlaku ini akan menimbulkan kesan mahu positif ataupun negatif. Kesan banjir terhadap alam sekitar dan manusia. Bencana alam yang besar seperti banjir boleh mengakibatkan ancaman kepada nyawa manusia, kehilangan harta benda dan menjejaskan infrastruktur, pertanian dan alam sekitar. Banjir boleh menyebabkan kerosakan yang ketara kepada lebuh raya, penempatan, pertanian dan mata pencarian. Selain itu, banjir boleh mengakibatkan gangguan elektrik dan gangguan bekalan telefon bimbit. Selepas kejadian banjir, kesan sekunder banjir kepada manusia ialah apabila manusia terpaksa menanggung akibat kerugian. Tambahan pula, banjir boleh menyebabkan perubahan pada sungai seperti pembesaran sungai, perubahan warna air banjir dan peningkatan sedikit paras banjir yang menunjukkan kesan terkira banjir semakin teruk dalam setiap kejadian banjir. Kesan alam sekitar banjir termasuk akisan tanah dan pemendapan yang boleh menjejaskan kualiti air dan ekosistem akuatik.
Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Tarmizi, informasi yang sangat menarik. Okey, dapat disebutkan di sini bahawa terdapat pelbagai jenis banjir seperti banjir monsun, banjir kilat serta banjir setempat. Okey, dan kita juga dapat tahu kesan banjir memberi kesan yang sangat luas seperti kepada manusia, harta benda dan sebagainya. Okey, kita teruskan dengan definisi masalah dan matlamat kajian yang ingin dijalankan. Sepertinya ahli panel kita yang kedua, Encik Najmi, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Moderator. Okey, mengenai masalah yang berlaku dalam artikel, kita dapat lihat bahawa masalah yang dibincangkan dalam artikel tersebut adalah peningkatan kekerapan dan kesan bencana alam, khususnya banjir di Malaysia iaitu di Lebangan Sungai Kelantan. Artikel ini mengetengahkan cabaran yang ditimbulkan oleh banjir, termasuk ancaman kepada nyawa manusia, kehilangan harta benda, kerosakan infrastruktur dan juga pertanian serta kemerosotan alam sekitar. Kita dapat lihat bahawa pembangunan pesat yang tidak terancang, pembinaan yang tidak terkawal dan perubahan guna tanah yang besar telah menyumbang kepada corak spatial dan temporal bahaya banjir. Okey, jadi matlamat artikel ini adalah untuk menyediakan analisis statistik kesan banjir di Kota Baru Kelantan, Malaysia dengan menumpukan kepada kesan langsung dan juga kesan tidak langsung terhadap manusia, alam sekitar dan infrastruktur di kawasan bandar. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan banjir terhadap kehidupan penduduk Kota Baru dan juga persepsi mereka terhadap risiko banjir. Dan kita dapat lihat bahawa kepentingan artikel ini adalah untuk mengenal pasti kesan banjir ke atas kawasan bandar dan strategi yang berkesan dan efektif untuk pengurusan bencana. Tambahan pula, kajian ini memberikan pandangan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada bahayanya banjir dan menyatakan keperluan untuk perancangan dan strategi pengurusan yang berkesan untuk mengurangkan kesan buruk banjir tersebut. Jadi, daftar kajian ini boleh digunakan oleh penggubah dasar, perancang bandar dan pihak berkuasa pengurusan bencana alam dalam membangunkan strategi berkesan untuk menguruskan risiko banjir di kawasan bandar. Itu saja. Terima kasih Encik Nazmi. Okey, baik. Atas penerangan beliau mengenai masalah yang berlaku dalam artikel serta tujuan artikel dan perinciannya. Dapat disimpulkan bahawa tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis statistik kesan banjir di Kota Baru, mengenal pasti kesan banjir terhadap kehidupan penduduk Kota Baru serta menilai keberkesanan strategi pengurusan bencana dalam mengurangkan kesan banjir. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud statistik deskriptif dan inference. Panel kita yang ketiga, Encik Naim. Apakah pendapat anda mengenai statistik deskriptif dan inference? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan meneruskan tentang statistik deskriptif dan inference. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menghuraikan ciri-ciri variabel seperti demografi responden dan sebagainya. Ia digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai data numerikal. Contoh ujian statistik ialah frekuensi, mean, median, peratus dan sebagainya. Statistik inferensi pula digunakan untuk menghuraikan perhubungan antara variabel. Ia juga digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri sampel yang dipilih daripada populasi. Daripada dapatan, ia dapat dijadikan sebagai generalisasi sampel mengenai populasinya. Artikel ini boleh disimpulkan bahawa data yang dikumpul daripada tinjauan telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengenal pasti corak dan trend dalam jawapan responden. Seterusnya saya akan menyambung tentang populasi atau sampel. Populasi merujuk kepada satu set individu di mana sesuatu masalah itu wujud. Populasi juga boleh difahami sebagai kumpulan individu atau objek yang dicerap. Populasi mestilah mempunyai ciri atau sifat yang sama antara satu sama lain walaupun berbeza dari segi yang lain. Manakala sampel pula merujuk kepada kumpulan kecil daripada populasi yang menjadi sasaran penyelidik untuk melakukan penyelidikan. Sampel juga dikenali sebagai anggaran. Populasi bagi kajian ini
adalah masyarakat atau penduduk Kota Baru yang terlibat dengan bencana banjir di kawasan tersebut. Manakala sampel pula terdiri daripada 160 orang responden yang dipilih secara rawak. Jadi responden ini mewakili sebahagian kecil daripada populasi yang lebih luas. Itu saja, terima kasih. Terima kasih pada kita yang ketiga, Encik Naim, atas penerangan yang tepat dan jelas mengenai statistik deskriptif dan inference serta penerangan mengenai populasi dan sampel. Okey, seterusnya kita pergi kepada data primer. Apa pendapat ahli panel kita mengenai data primer? Silakan. Bagi pendapat saya, data primer adalah data yang diperoleh daripada sumber utama iaitu daripada penyelidik sendiri. Jadi data primer ini berasal daripada sumber asli yang dikumpul untuk menjawab persoalan kajian sendiri. Data-data ini dikumpulkan oleh penyelidik melalui proses eksperimental atau kajian lapangan seperti soal selidik, pemerhatian, temu bual dan sebagainya dalam usaha memperoleh info atau maklumat. Seterusnya, saya amat tertarik kepada panel kedua iaitu Encik Nazmi, dan saya ingin bertanyakan kepada anda apakah pendapat anda tentang data sekunder. Silakan. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Encik Naim. Okay, berkaitan dengan data sekunder, dapat kita fahami bahawa data sekunder ini merujuk kepada data yang dikumpulkan melalui sumber primer iaitu sumber yang sedia ada. Data sekunder ini adalah seperti buku, jurnal, surat khabar dan juga website atas talian. Jadi, dalam kajian kita ini, kita menggunakan data primer. Hal ini kerana dalam kajian ini, penulis atau penyelidik mereka telah mencari dan mendapatkan maklumat serta data yang diinginkan dengan sendiri, iaitu penyelidik kita Muhammad Muqtada Ali Khan, Nur Ashikin binti Syahari, Arhan Mushtar Ashmat Bahar, Mat Azizul Batin dan juga Doni Adransyah bin Nazaruddin daripada Faculty of Earth Science, Universiti Malaysia Kelantan, kampus Jelly. Mereka telah menggunakan kaedah soal selidik berstruktur dan juga temu bual bersemuka yang dijalankan kepada penduduk tempatan di kawasan kajian dengan lokasi yang berbeza, mengikut daerah yang berbeza di Kota Baru. Dalam soal selidik yang diberi, soalan yang diajukan ialah seperti demografi responden, iaitu berkaitan dengan nama, lokasi responden, jantina, umur dan status ekonomi. Selain itu, terdapat juga soalan berkaitan kesan utama banjir seperti jenis kerugian dan purata jumlah kerugian. Seterusnya ialah soalan berkaitan kesan banjir yang kedua iaitu penyakit yang dialami selepas kejadian banjir dan gangguan elektrik serta kesan tertier banjir iaitu perubahan permukaan banjir. Jadi saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, Encik Tarmizi, apakah pendapat anda? Okey, terima kasih kepada Encik Najmi dan Encik Naim atas penerangan sebentar tadi. Okey, berdasarkan maklumat yang diberi dalam artikel tersebut, dapat disimpulkan bahawa data yang digunakan dalam kajian telah dikumpul melalui tinjauan terhadap 160 responden di Kota Baru, Malaysia. Tinjauan ini bertujuan untuk menyiasat kesan banjir terhadap kehidupan orang ramai dan persepsi mereka terhadap risiko banjir. Data yang dikumpul daripada tinjauan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengenal pasti corak dan trend dalam jawapan responden. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada ahli panel kita atas penerangan mengenai data primer sekaligus memberi kesimpulan mengenai data yang akan digunakan di dalam kajian tersebut. Baiklah, kita pergi kepada topik pembuli ubah seterusnya iaitu pembuli ubah dan ukuran skala. Sepertinya panel kita yang keempat, Cik Idrina ada sesuatu yang ingin disampaikan, dipersilakan. Okay, terima kasih Cik Fatin. Okay. Maksud pembuli ubah ialah perkara yang ingin kita kaji. Pembuli ubah juga dibahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Okey, kualitatif ni ialah satu benda atau perkara yang boleh dikategorikan. Contohnya seperti jantina. Kalau jantina kita boleh kategorikan sebagai jantina lelaki dan perempuan.
Okey, seterusnya adalah kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif ialah perkara yang dikaji yang melibatkan nombor. Okey, kuantitatif terbahagi kepada dua jenis iaitu discrete dan continuous. Discrete ialah benda atau nilai yang boleh dibahagi. Yang tidak boleh dibahagi. Continuous pula ialah nilai yang melibatkan perpuluhan atau secara ringkasnya nilai itu boleh dibahagi. Selain itu, kuantitatif juga terbahagi kepada dua jenis iaitu interval dan ratio. Interval bermaksud bilangan atau nilai sifar yang tidak melambangkan kosong tetapi mempunyai nilai. Sebagai contoh seperti suhu iaitu suhu 0 darjah Celsius di mana ia memberikan nilai kepada suhu tersebut. Ratio pula ialah nilai kosong yang tidak mempunyai nilai. Contohnya sebagai 0 kilogram yang memberi maksud berat tu tiada nilai. Okey. Seterusnya, kualitatif juga terbahagi kepada dua jenis iaitu nominal dan ordinal. Nominal ni bermaksud data yang biasa dan tidak menunjukkan susunan data. Sebagai contoh bangsa. Contohnya bangsa Melayu, Cina dan India. Dia tidak menunjukkan sebarang susunan ataupun level. Okey, selain itu ordinal pula bermaksud data yang mempunyai susunan seperti kepuasan pelanggan di mana terdapat susunan seperti berpuas hati, tidak berpuas hati, sangat berpuas hati. Okey, so dekat situ kita nampak ia menunjukkan satu susunan. Okey, seterusnya minta maaf Encik Naim boleh ke slide sebelumnya? Lagi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pemboleh ubah yang digunakan dalam soalan demografi responden ni. So, kita dapat lihat yang pertama jenis pemboleh ubah yang digunakan ialah kualitatif dan skala pengukuran adalah nominal. Seterusnya adalah umur. Kita boleh tengok kat sini dia adalah pemboleh ubah kualitatif dan skala pengukuran adalah ordinal. Seterusnya status ekonomi. Pemboleh ubah yang digunakan ialah kualitatif dan skala pengukuran adalah ordinal. Kita dapat lihat kat sini bahawa umur dan status ekonomi tu merupakan satu susunan. Oleh kerana itu kita letakkan dia sebagai ordinal. Seterusnya adalah kod kediaman. Jenis pemboleh ubah yang digunakan dalam jadual ialah kualitatif. Skala pengukuran adalah nominal. Dan yang terakhir adalah tempoh tempat tinggal. Jenis pemboleh ubah yang digunakan ialah kualitatif dan skala pengukuran adalah nominal. Okey, terima kasih Puan Ijna atas penerangan mengenai data yang digunakan dalam kajian tersebut. Okey, pada pandangan Cik Ijna, apakah soalan yang digunakan untuk membuat soal selidik mengenai kesan banjir kepada penduduk di dalam kajian ini? Okey, seperti yang Encik Najmi cakap tadi, senarai soalan yang telah diajukan. Okey, so dekat sini saya akan analisiskan data apa yang digunakan, pemboleh ubah apa yang digunakan dan skala pengukuran apa yang telah digunakan. Okey, yang pertama adalah kekerapan makanan. Pemboleh ubah dan skala pengukuran yang digunakan adalah kualitatif dan nominal. Data kekerapan makanan ini merupakan satu-satunya data yang menggunakan skala pengukuran ordinal dalam soal selidik ini. Selain daripada soalan demografi responden. Okey. Seterusnya, soalan yang ditanya adalah mengenai penyebaran penyakit, purata kehilangan dan kerosakan elektrik. Okey, soalan-soalan seperti penyebaran penyakit dan lain-lain ini menggunakan pemboleh ubah dan skala pengukuran kualitatif dan nominal. Minta Encik Naim ke slide yang seterusnya boleh? Seterusnya lagi. Okey, terima kasih. Okey, akhir sekali adalah soalan jenis kehilangan. Soalan ini merupakan satu-satunya data yang menggunakan pemboleh ubah dan skala pengukuran yang berbeza, iaitu menggunakan pemboleh ubah kuantitatif dan skala pengukurannya adalah ratio. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Encik Fatin. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Dina atas penerangan yang sangat tepat dan padat mengenai soalan yang digunakan untuk membuat soal selidik mengenai kesan banjir tersebut. Okey, baiklah. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung forum bicara.
Terima kasih kepada ahli panel kita, kepada keempat-empat ahli panel kita, Encik Tarmizi, Encik Nazmi, Encik Naim dan juga Encik Irina atas kesediaan anda menghadiri forum kita pada kali ini.